Okey, selesai. Baik. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita mulakan kelas kelas sejarah kita pada hari ini dengan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tajuk Hang Tuah Laksamana Terbilang. Jadi dalam tajuk ni kamu akan dapat 3 perkara, iaitu yang pertama riwayat hidup Hang Tuah, yang kedua peranan Hang Tuah, dan yang ketiga kualiti diri Hang Tuah ataupun sifat-sifat yang ada pada Hang Tuah. Baik. Tajuk ni merupakan tajuk yang terakhir dalam pembelajaran sejarah kamu. Jadi dalam 3 tajuk terakhir ni, iaitu Parameswara, Tun Perak dan Hang Tuah ni, merupakan 3 orang tokoh daripada Kesultanan Melayu Melaka. Yang macam cikgu sebut sebelum ni, Melaka pada zaman dulu merupakan antara kerajaan yang terhebat dalam aktiviti perdagangan di dunia. Sebagai contoh, dalam kata-kata seorang penjelajah Portugis, iaitu Duarte Barbosa. Duarte Barbosa kata, jika kamu menguasai Melaka, kamu akan Venice tu berada dalam kerongkong kamu. Okay, pada waktu dulu Venice tu adalah antara pelabuhan yang terkenal di dunia juga yang berada di Itali, iaitu pusat perdagangan Eropah yang berada di Itali. Okay, jadi dia kata kalau menguasai Melaka ni seumpama kita menguasai Venice. Itu betapa pentingnya Melaka sebagai pusat perdagangan di sebelah timur. Timur ni sebelah Asia lah. Okay, jadi hari ni kita akan belajar tentang Hang Tuah. Kita akan fokuskan kepada Hang Tuah. Sebelum ni Parameswara dan Parameswara Tun Perak. Parameswara je peranan dia adalah sebagai pengasas Melaka dan pemerintah Melaka. Manakala Tun Perak pula Tun Perak pula fungsi Tun Perak adalah menasihati Sultan dan juga sebagai kita boleh sebut pada hari ini sebagai Perdana Menteri pada zaman tu di Melaka. Dan Hang Tuah pula kita gelar dia sebagai Laksamana. Bila kita sebut Laksamana, Hang Tuah ni bukan menasihati daripada segi pemerintahan, tetapi Hang Tuah ni tugas dia yang utama adalah menjaga keselamatan Melaka. Okey. Jadi Hang Tuah ni merupakan kalau kita sebut sekarang ni sebagai Ketua Angkatan Tentera Melaka pada zaman dulu. Jadi kita akan tengok macam mana Hang Tuah ni boleh dilantik sebagai Ketua Angkatan Tentera. Sedangkan Hang Tuah ni, yang menarik je Hang Tuah ni, dia bukan lahir daripada kalangan golongan pembesar, tetapi Hang Tuah ni dia lahir daripada golongan rakyat. Dia dulu rakyat biasa dan dia dapat naik sehingga ke jawatan Laksamana. Baik. Okey, sebelum tu kita akan tengok cikgu punya pembentangan ni. Okey. Kita tengok sini. Baik, dekat sini kita akan tengok tentang riwayat hidup Hang Tuah. Baik, riwayat hidup Hang Tuah. Hang Tuah berasal daripada kampung Sungai Duyung. Kampung Sungai Duyung yang berada di Melaka pada masa sekarang. Ayah Hang Tuah bernama Hang Mahmud dan ibunya bernama Dang Merduwati. Ingat ya? Ayah Hang Tuah bernama Hang Mahmud, manakala ibunya bernama Dang Merduwati. Hang Tuah seorang yang tekun mengaji. Dia juga menguasai bahasa Cina, India dan Jawa. Okey, pada zaman dia kecil-kecil dulu, pada zaman dia remaja, dia merupakan seorang yang kuat belajar dan boleh menguasai pelbagai bahasa.
pada zaman dulu bahasa utama yang berada di Melaka, bahasa perhubungan dahulu adalah bahasa Melayu, dan terdapat juga banyak pedagang daripada China, India dan Jawa. Jadi Hang Tuah ni dia boleh menguasai pelbagai bahasa yang berada di Melaka. Yang ketiga, Hang Tuah mempunyai 4 orang sahabat karib, iaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekiu. Okey, ini adalah 4 sahabat Hang Tuah yang sama-sama belajar bersilat sama-sama Hang Tuah. Okay. Mereka berlima sering bersia-sia bersama pada satu hari ketika mereka sedang mengayuh perahu. Ada lanun yang mereka nampak lanun di tepi pantai Melaka. Jadi prinsip Hang Tuah dan rakan-rakan ini, dia pantang berundur, pantang menyerah tanpa berlawan. Okay, jadi dia pergi lawan dengan lanun tu dan akhirnya dia dapat tewaskan lanun-lanun tu. Okay, 5 orang saudara ni berjaya menewaskan lanun tersebut. Tak lama lepas tu, Hang Tuah dan 4 orang sahabat dia pergi berguru dengan Arya Putra. Arya Putra ni guru Hang Tuah, guru silat Hang Tuah di Gunung Pancalusa. Okey, jadi pesan guru dia, jadilah orang yang membuat jasa untuk negeri kamu. Baik, ingat zaman Melaka pada zaman dulu, masyarakat dia paling ikut perintah raja dia. Bila raja dia suruh buat sesuatu, rakyat dia mesti akan ikut tanpa derhaka. Baik, satu ketika Hang Tuah sedang berbual-bual bersama sahabat dia. Okay, dia ternampak ada orang mengamuk. Orang mengamuk dan ingin membunuh Datuk Bendahara. Baik, Datuk Bendahara ni maksudnya ingin membunuh Perdana Menteri Melaka pada zaman tersebut. Okey, Datuk Bendahara. Jadi Hang Tuah dan sahabat-sahabat dia pergi ke rumah Datuk Bendahara tu dan dia pergi menolong Datuk Bendahara dan menewaskan orang yang mengamuk tersebut. Okey, jadi Datuk Bendahara ni dia tengok Hang Tuah ni dia sungguh berani dan handal. Okey, maka Datuk Bendahara ni telah melantik Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka pada zaman tu. Okey, dia lantik Hang Tuah sebagai Laksamana dan 4 orang sahabat lagi iaitu Hang Lekir, Hang Kasturi, Hang Jebat dan Hang Lekiu sebagai ulu balang. Sebagai ulu balang di Melaka. Okey, selepas tu bila dia dah lantik jadi Laksamana, maka kita akan tengok peranan-peranan yang dimainkan oleh Hang Tuah. Okey, yang pertama tugas Laksamana Hang Tuah. Hang Tuah sebagai Laksamana adalah Ketua Angkatan Laut yang menjaga keselamatan perairan Melaka. Yang kedua, menjaga keselamatan pedagang di Selat Melaka. Yang ketiga, Ketua Utusan Kerajaan Melaka ke negeri China, Siam, India dan Turki. Yang keempat, Ketua Rombongan Peminangan Puteri Gunung Ledang untuk Sultan Melaka. Dan yang kelima, pengawal peribadi Sultan Melaka ketika Baginda pergi ke Majapahit. Jadi antara tugas pentingnya adalah Ketua Angkatan Laut, menjaga keselamatan pedagang, Ketua Utusan Kerajaan Melaka dan pengawal peribadi Sultan. Ini adalah peranan yang dimainkan Hang Tuah sebagai Laksamana. Kalau kita tengok sini, Ketua Utusan Kerajaan Melaka, Laksamana ni bukan saja menguasai peperangan, tetapi Laksamana juga dia sebagai wakil utusan ataupun wakil diplomatik antara Kerajaan Melaka dengan kerajaan-kerajaan lain. Jika Sultan nak menjalinkan hubungan dengan sesebuah kerajaan, contohnya kerajaan China, maka Sultan dia akan mengutuskan Hang Tuah sebagai pembicara kerajaan Melaka pergi ke negeri China. Itu adalah peranan Laksamana. Kamu ingat 4 je. Ketua Angkatan Laut, menjaga keselamatan pedagang dan Ketua Utusan Melaka. Dan keempat, pengawal peribadi Sultan. Yang Ketua Rombongan Puteri Gunung Ledang ni adalah arahan Sultan Melaka pada zaman tu. Dia suruh Hang Tuah ni pergi ke Gunung Ledang untuk meminang Puteri Gunung Ledang. Baik, Gunung Ledang ni memang ada di Johor. Tak salah cikgu Muar, di Muar, Johor. Ada satu gunung yang bernama Gunung Ledang.
Baik, cerita dia Sultan Melaka ni dia suruh Hang Tuah ni pergi ke Gunung Ledang tersebut. Jadi bila Hang Tuah ni sampai ke Gunung Ledang, dia jumpa puteri tu. Puteri tu kata kalau nak meminang dia, kena sediakan, cikgu lupa lah, 7 dulang hati nyamuk. Kamu bayangkan 7 dulang hati nyamuk. Nyamuk tu kecil mana kan? Kalau kamu tengok nyamuk tu, kamu boleh ke ambil hati nyamuk tersebut? Emang orang kata mustahil lah. Jadi emang sebenarnya Puteri Gunung Ledang tu dia tak terima pinangan Sultan Melaka tersebut. Okey, sekejap ya. Tapi dengan cara baik, Puteri Gunung Ledang kata kalau nak meminang dia, dia kena dia kena sediakan 7 dulang hati nyamuk. Okey. Memang perkara tu mustahil. Dalam itu cara Puteri Gunung Ledang untuk menolak pinangan Sultan Melaka dengan meminta permintaan yang mustahil lah. Okey. Dan seterusnya kita pergi pula kepada kita masuk kepada kualiti diri Hang Tuah. Kita masuk kepada kualiti diri Hang Tuah, iaitu yang pertama kebijaksanaan laksamana Hang Tuah. Okay, kita tahu Hang Tuah ni dia sering pergi ke tempat lain sebab dia sebagai ketua utusan kerajaan Melaka. Jadi banyak perkara yang terjadi bila dia pergi ke kerajaan-kerajaan lain. Okay. Okay, kita tengok kebijaksanaan Hang Tuah. Yang pertama, dia boleh menguasai pelbagai bahasa. Antara dia Siam. Siam ni bahasa Thailand ya. Jawa, Cina dan Wijayanagaram. Yang kedua, dia berjaya membeli meriam dan ubat bedil dari Mesir dan Turki serta memperkemaskan pertahanan Melaka. Baik, ubat bedil ni kita panggil sekarang sebagai belerang. Belerang. Pada zaman dulu, kalau kita nak tembak peluru dengan menggunakan meriam ataupun senapang, dia kena masukkan ubat bedil dulu. Jadi ubat bedil ni yang boleh meletup dan keluarkan peluru tersebut. Okey. Jadi Melaka ni antara cikgu kongsikan sedikit, antara salah satu sebab bagaimana Melaka ni boleh jatuh ke tangan Portugis. Okay, sedangkan pada zaman dulu, pada zaman tersebut, catatan Portugis kata bila dia menguasai Melaka, dia dapati ada lebih kurang 3,000 meriam di kota Melaka. Banyak. Tapi kenapa kita tengok dalam sejarah, mengapa Melaka ni senang jatuh ke tangan Portugis? Sedangkan Melaka ni ada 3,000 meriam. Okey, antara sebab dia adalah Melaka pada zaman tersebut, kita tahu kelemahan sultan tersebut yang tak bersedia untuk hadapi serangan pada luar. Jadi Melaka pada zaman tersebut dia kekurangan ubat bedil untuk menembak meriam. Okay, jadi bila tak ada ubat bedil, jadi meriam yang ada di Melaka tu tak dapat digunakan. Jadi itu memudahkan Portugis untuk menguasai Melaka. Itu antara salah satu sebab bagaimana Melaka jatuh. Yang ketiga, kebijaksanaan laksamana Hang Tuah. Yang ketiga adalah berjaya menjinakkan kuda liar yang tidak dapat ditunggangi oleh orang lain. Okay, kuda liar ni kita tahulah kalau kamu tengok kat video, kat YouTube, kuda liar ni memang susah lah nak kawal sebab dia akan menendang, dia tak tenang. Yang keempat, Hang Tuah berjaya melihat wajah Maharaja Cina dengan helah makan sayur kangkung yang tidak dipotong. Itu helah Hang Tuah untuk lihat Maharaja Cina. Sedangkan rakyat Cina pun tak dapat tengok muka pembesar dia, muka raja dia, maharaja dia. Dan Hang Tuah juga berjaya melihat wajah Raja Siam tanpa perlu mengesot. Mengesot ni maksud dia merangkak, lebih kurang merangkak lah mengesot ni. Dan yang keenam, Hang Tuah berjaya membeli 10 ekor gajah dari negara Siam untuk dipersembahkan kepada Sultan Melaka. Okay, kamu bayangkan dalam catatan Sulalatus Salatin, dia kata
Hang Tuah ni dia beli 10 ekor gajah dan dimuatkan dalam satu kapal. Jadi kamu bayangkan betapa besarnya kapal Kesultanan Melayu Melaka pada zaman tersebut. Baik, yang ni kita tengok pula kepada kesetiaan tak berbelah bagi Hang Tuah. Okey, yang pertama kesetiaan dia kepada raja dan negara dia, iaitu Kerajaan Melaka. Yang pertama, sanggup berkorban nyawa semenjak dari usia kecil demi mempertahankan Melaka. Kita tengok tadi riwayat hidup Hang Tuah. Pada waktu kecil, dia dan 5 saudara dia telah berjaya menewaskan Lanun. Dan juga telah berjaya membunuh orang yang mengamuk di rumah Datuk Bendahara. Yang kedua, sentiasa mengutamakan kehendak pemerintah. Yang ketiga, mempertahankan Sultan Melaka daripada dibunuh. Yang keempat, sanggup membunuh sahabat sendiri demi kedaulatan raja. Dan yang kelima, sentiasa akur dengan titah sultan walaupun nyawa terancam. Baik, kamu tengok poin nombor 4 ni, sanggup membunuh sahabat sendiri demi kedaulatan raja. Sebelum kita masuk kelas tadi, kita dah tengok sedikit sedutan video tentang perlawanan Hang Tuah dan Hang Jebat. Baik, Hang Tuah dan Hang Jebat. Kisah dia, macam mana Hang Tuah ni boleh berlawan dengan Hang Jebat? Okey, pada zaman tersebut, Hang Tuah ni, bila Hang Tuah ni dah popular, dia dah popular dekat Melaka sebagai laksamana yang hebat. Jadi Hang Tuah ni telah difitnah oleh beberapa orang pembesar Melaka yang cemburu dengan Hang Tuah ni. Okay, dia fitnah, dia cakap kat raja Hang Tuah ni ingin menguasai Melaka. Jadi raja pada waktu tu dia tanpa siasat dia terus menjatuhkan hukuman kepada Hang Tuah. Dia jatuhkan hukuman kepada Hang Tuah, hukuman bunuh kepada Hang Tuah. Jadi atas kebijaksanaan bendahara pada waktu tu, bendahara ni dia tak bunuh Hang Tuah. Tapi bendahara ni telah menyorokkan Hang Tuah di sebuah gua. Okey, jadi bila empat sahabat dia dapat tahu, terutamanya Hang Jebat dapat tahu Sultan telah membunuh Hang Tuah. Okey, padahal bendahara telah menyorokkan Hang Tuah ke dalam gua. Okey, bila Hang Jebat dapat tahu Sultan telah bunuh Hang Tuah, jadi Hang Jebat ni pun dia mengamuk. Dia mengamuk dekat bandar Melaka tu. Okey. Bila Hang Jebat ni mengamuk, maksudnya Hang Jebat ni telah menderhaka kepada Sultan Melaka. Okey. Tapi tak ada seorang pun yang boleh lawan Hang Jebat ni. Sebab Hang Jebat ni hebat lah, antara yang hebat dekat Melaka. Jadi ketika tu Sultan Melaka dia tanya dekat bendahara, apa yang kita boleh buat? Tak ada siapa yang boleh lawan Hang Jebat. Bendahara pun cakap, okey, sebenarnya kita ada seorang yang boleh melawan Hang Jebat, iaitu Hang Tuah. Okey. Bila raja dengar tu pun, raja tu kata betul juga, kalau Hang Tuah ada, mesti dia boleh berlawan dengan Hang Jebat ni. Barulah bendahara bagi tahu perkara yang sebenar dekat Sultan. Dia tidak bunuh Hang Tuah, tapi dia menyorokkan Hang Tuah ke dalam sebuah gua. Jadi bila macam tu, raja pun dia kata dia menyesal dengan hukuman yang diberi pada Hang Tuah, dan dia cakap dia akan bebaskan Hang Tuah jika Hang Tuah ni berjaya menewaskan Hang Jebat. Okey. Jadi pada zaman dulu mungkin kita pelik kan, sebab macam mana sahabat karib ni boleh sanggup membunuh sahabat dia sendiri. Okey. Tapi sebenarnya kalau kita ikut masyarakat zaman dulu, okey, dalam sejarah ni ada satu prinsip, iaitu dalam bahasa Inggeris dia kata autonomy of the past, ataupun kalau kita nak kaji sejarah, kita kena tengok keadaan masyarakat zaman dulu. Baik, keadaan masyarakat zaman dulu, zaman Melaka dulu, dia sangat mengikuti perintah Sultan. Okey, siapa yang tak ikut perintah Sultan, dia dianggap sebagai penderhaka. Dia dianggap sebagai penderhaka. Okey, jadi
Hantuah ni dia ikut cakap sultan dia dan dia berlawan dengan Han Jebat yang kamu tengok tadi. Dia berjaya membunuh Han Jebat. Han Jebat pun masih lagi berkeras kan. Dia kata sultan ni nak bunuh kau, kenapa kau masih lagi setia dengan sultan. Jadi akhirnya Hantuah pun berjaya menewaskan Han Jebat. Okey. Okey, itu kesetiaan, cerita tentang kesetiaan Laksamana Hantuah. Okey, dan yang terakhir sekali, okey, ini tanggungjawab kamu, sifat Hantuah yang perlu ada pada diri kamu. Okey, yang pertama, Hantuah ni dia berani. Kedua, taat setia. Ketiga, bijaksana. Dan keempat, patuh. Kelima, bertanggungjawab. Keenam, rajin. Dan ketujuh, bersungguh-sungguh. Okey, ini antara sifat Hantuah yang kita semua boleh ikuti, termasuk cikgu juga. Okey. Ada satu kisah juga tentang kamu tengok tadi tugas yang dilaksanakan oleh Laksamana Hantuah sebagai pengawal peribadi Sultan Melaka ketika Baginda pergi ke Majapahit. Okey, Majapahit ni kamu ada belajar dekat kerajaan Melayu awal. Okey. Majapahit ni dia lama, kerajaan ni dia bertahan lama sehingga kerajaan Melaka pun Majapahit masih ada lagi. Okey, ketika Hantuah mengiringi Sultan Melaka ke Majapahit, okey, berlaku pertembungan dengan seorang laksamana, laksamana daripada Majapahit, iaitu Taming Sari. Bukan Taming Sari, cikgu lupa nama dia siapa. Tapi dia memegang keris Taming Sari. Okey, cikgu akan tunjukkan sikit video tentang Hantuah. Ni Hantuah lawan dengan Taming Sari. Taming Sari pahlawan tanah Jawa. Mana dia pahlawan Melaka? Mari satu, mari dua, mari berapa saja ada. Ayo coba bermain senjata dengan aku. Akulah Hantuah Hulu Balang Raja Melaka. Jikalau kau berani menjual, aku sedia membeli. Nampaknya keris Jaya itu macam keris hikmat ya. Boleh jadi juga. Kamu tengok Hantuah tikam Taming Sari, tapi Taming Sari dia tak cedera langsung. Okey. Sebab dia yang boleh membunuh Taming Sari hanya keris Taming Sari sendiri saja yang boleh bunuhnya. Jadi tengok Hantuah dia buat apa. Aku sudah tidak bersenjata. Berikan kerisku itu. Nah.
Ambillah ini. Ya! Okey, baik. Daripada video tadi kita tengok macam mana Hang Tuah dengan bijaksana dia berjaya membunuh Tamim Sari. Dengan helah dia, dia ambil keris Tamim Sari dan dia bagi keris Hang Tuah tu kepada Tamim Sari. Okay, jadi hanya keris Tamim Sari saja yang boleh membunuh Tamim Sari. Itulah sebab antara sebab Hang Tuah berjaya membunuh Tamim Sari. Dan kalau lagi unik je sekarang ni, keris Tamim Sari masih ada lagi di Malaysia. Keris Tamim Sari yang Hang Tuah ambil tadi masih ada lagi di Malaysia dan wujud sampai sekarang. Kalau mu boleh tengok, keris Tamim Sari sekarang ni berada di bawah simpanan Sultan Perak. Sultan Perak masih lagi menyimpan keris Tamim Sari. Kalau kamu boleh tengok di Google, kamu search keris Tamim Sari, berada di bawah simpanan Sultan Perak. Okey, bila Sultan Perak ni keluarkan keris Tamim Sari ni ketika pertabalan Sultan Perak. Bila pertabalan Sultan Perak, dia akan keluarkan keris Tamim Sari ni, dia akan buatlah upacara dia. Okey, keris Tamim Sari sekarang sebagai alat kebesaran kerajaan negeri Perak. Okey, tu saja. Okey, cikgu cuma nak ulang sikit, kamu kena ingat riwayat hidup Hang Tuah. Dia dilahirkan di Sungai Dulang. Bukan Sungai Dulang, Sungai Duyung. Bapa dia Hang Mahmud dan ibu dia Dang Merduwati. Okey, dia belajar silat dengan Arya Putra bersama 4 orang sahabat dia. Okey. Macam mana Hang Tuah boleh dapat gelaran Laksamana? Okey, peristiwa dia berjaya menghampuskan orang yang mengamuk di rumah Datuk Mendahara, dan Datuk Mendahara menjadikannya sebagai Laksamana Negeri Perak. Laksamana Negeri Melaka. Okey, dan antara kehebatan peranan Hang Tuah sebagai Laksamana sebagai menjaga keselamatan pedagang, sebagai ketua angkatan laut, ketua utusan dan pengawal peribadi Sultan. Antara kualiti yang ada pada Hang Tuah yang kamu tengok tadi, dia ni berani, bijaksana. Bijaksana tadi kamu dah tengok banyak peristiwa yang menunjukkan kebijaksanaan Hang Tuah dengan tipu helah dia. Yang tadi kamu baru tengok macam mana Hang Tuah berjaya membunuh Tamim Sari dan bagaimana Hang Tuah dapat melihat muka Maharaja Cina. Okey, sebelum kita buat latihan, kamu boleh ulang kaji sedikit. Cikgu akan bagi kamu ulang kaji sedikit. Okey, dengan melihat video, cikgu akan tayangkan video. Okey, jika ada soalan kamu boleh tulis di ruangan komen ya. Okey, ulang kaji dulu video. Ini cikgu akan kongsikan.
Okey. Tadi sedikit video untuk kamu ulang kaji tentang riwayat, peranan dan kualiti diri Hang Tuah. Okey, sekejap lagi cikgu akan berikan kamu latihan quizis. Sebelum tu, Amni Hadira, ada apa-apa soalan? Amni Hadira? Ada Amni? Mana Amni Hadira? Dia angkat tangan ni. Ya Amni, nak tanya soalan apa? Ada soalan Amni? Tak ada. Okey. Macam tu kita teruskan dekat latihan. Naili, soalan? Hang Tuah ada adik-beradik tak? Okey, Hang Tuah. Okey, dalam ikut sejarah, kalau ikut buku Salatus Salatin dan buku Hikayat Hang Tuah ni dia tak ada adik-beradik. Okey, sebab tu kita tak, cikgu tak fokus, tak ada bercerita tentang adik-beradik je. Cuma Hang Tuah ni dia ada 4 saudara dia, iaitu Hang Lekir, Hang Jebat,
Hang Lekiu dan Hang Kasturi. Tu sahabat dia, bukan adik-beradik dia. Okey, tak apa, nanti kita akan sambung kita punya, kalau ada soalan. Sebelum tu kita akan buat dulu latihan. Okey, ada 10 soalan tentang Laksamana Hang Tuah. Okey, kamu boleh tengok di ruangan komen. Kamu boleh tekan link yang cikgu akan bagi. Tekan ni. Sekejap. Okey, kamu boleh tekan di link yang cikgu bagi dan masuk dalam Physis. Ya. Okey, bagus Aris Iman. Dah masuk. Pastikan guna nama kamu boleh cikgu tengok. Soalan ni berbentuk objektif, kamu boleh jawab jawapan yang betul macam ABCD lah. Cikgu, saya tak sempat tekan. Tak sempat tekan? Tak. Kamu tengok kat ruangan komen ada tak? Cikgu bagi lagi. Kamu tekan tekan link tu, cikgu tak masuk lagi. Kamu boleh masuk lagi. Baru 25 orang. Cikgu tunggu lagi, kita ada 38 orang yang masuk Google Meet ni. Okay, cikgu tunggu lagi. Dekat Google, dekat Quizzes baru 25 orang. Cikgu bentang. Ni. Okay, dah 26, lagi berapa ni? 27. Yang tak boleh masuk, boleh cakap dengan cikgu Okay, lagi 8 orang. Lagi 8 orang. Your name are taken. Amni. Amni kan dah masuk ke? Amni, sekejap ya, cikgu tengok. Okey, cuba masuk lagi Amni. Cuba masuk balik. Kita tengok. Lagi 8 orang masuk dah. Tujuh orang lagi, ada yang tak dapat masuk, 7 orang lagi. Cikgu bagi masa dalam 60 saat untuk kamu masuk. Okey, sebelum kita sementara tunggu kawan kamu, okey. Untuk minggu ni adalah minggu kedua terakhir untuk sesi persoalan kamu dan pada minggu depan adalah minggu terakhir untuk kamu, untuk kita belajar secara ni lah, secara online. Lepas tu kamu cuti sehingga bulan 1. Berdoalah banyak, harap COVID ni
COVID ni hilang kalau COVID ni hilang, kita akan masuk sekolah. Kita masuk sekolah pada 18 Januari tak silap cikgu. Okay, yang baru masuk boleh tekan quizzes ni. Link quizzes di komen untuk latihan. Okay, lagi cikgu bagi masa 30 saat lagi untuk masuk. Okay, tekan link quizzes, pautan quizzes di ruangan komen untuk jawab latihan. Jangan tekan start lagi. Cikgu yang akan tekan start. Bila cikgu tekan start, baru kita boleh mula. Okay. Okay, cikgu harap semua sedia untuk jawab quiz. Okay. Okay, kita akan jawab mulai sekarang.
Ada lagi kita tunggu kawan kita dia tak siap lagi. Rifki tak siap lagi. Okey, tinggal kita tunggu lagi 2 orang. Tanya kepada Haizi Zikri sekarang ni yang paling tinggi. Ada siapa boleh cabar tak? Kita tunggu dia. Satu soalan lagi untuk dia. Satu soalan untuk dia lagi. Yang dah siap bagus ya. Dia siap dah. Dia siap. Washfa pula tak siap lagi. Okey, Washfa. Boleh selesaikan cepat. Washfa. Okay, setakat ni Zikri saja yang betul semua. Mana Washfa? Okey, Washfa sikit lagi boleh selesaikan. Okey, satu soalan lagi untuk Washfa. Okey, dah selesai. Okay, jadi cikgu akan end quiz kita pada hari ni. Sure to end, yes. Okey, kita tengok nombor 3 adalah Naili, nombor 2 Auni Kristina dan nombor 1 adalah Zikri. Okey, bagus. Kita tengok hanya seorang saja yang dapat jawab semua betul, Zikri, iaitu Zikri. Yang lain banyaknya hanya dapat 90% jawapan betul. Okey, ni dapat jawapan soalan yang kamu jawab. Oh, Ryan tak sempat ke? Okey, kita akan tengok soalan yang paling susah. Kita tengok soalan yang paling susah. Okey, ni soalan dia. Pilih pernyataan yang tepat tentang riwayat hidup Hang Tuah. Okey. Hang Tuah mempunyai 5 orang sahabat sejati. Salah. Okey, Hang Tuah hanya ada 4 orang sahabat sejati. Hang Tuah menyelamatkan Sultan Melaka daripada orang mengamuk. Ini salah. Jawapan yang betul dia adalah Hang Tuah menyelamatkan bendahara Melaka daripada orang mengamuk. Jawapan lain, Hang Tuah dilantik sebagai temenggung. Salah juga. Tapi Hang Tuah dilantik sebagai laksamana. Okey, temenggung dan laksamana ni peranan dia lebih kurang sama. Laksamana adalah Ketua Angkatan Tentera Laut Melaka. Temenggung pula adalah kita sebut sekarang ni Ketua Polis Melaka lah. Temenggung ni peranan dia seperti polis. Laksamana peranan dia seperti tentera. Okey. Yang terakhir sekali ni jawapan yang betul, iaitu Hang Tuah dihukum bunuh oleh Sultan Melaka. Okey, sebab dia ada pembesar yang fitnah Hang Tuah dan Sultan menjatuhkan hukuman bunuh kepada Sultan Melaka. Yang cikgu cerita tadi tu,
Bila Sultan jatuhkan hukuman bunuh dekat Sultan Melaka, bendahara dia sorokkan Hang Tuah dalam sebuah gua. Okey. Soalan yang paling lama untuk dijawab. Apakah kesan daripada peristiwa Hang Tuah berjaya menghalang orang mengamuk? Bila Hang Tuah berjaya halang orang mengamuk, dia dibawa ke istana dan dilantik sebagai laksamana. Okey. Itu saja untuk kuis. Okey, cikgu buka untuk soalan jika ada soalan. Okey, tanya je Haizi Zikri. Dia orang yang bernama Zikri ni memang hebat lah. Okey, jika ada soalan boleh tanya. Okey, kita nak habis ni Alia Damia. Kita dah nak habis. Naili ada pertanyaan? Ya. Okey. Hang Tuah ni betul wujud ke? Okey, tu bagus soalan tu. Hang Tuah ni betul-betul wujud ke tak? Cikgu nak kongsikan 2 buah buku cikgu ada kat belakang ni. Mana buku cikgu? Okey, ni antara dia buku yang cikgu ada. Antara sejarah dan mitos. Okey, Hang Tuah ni sejarah ataupun mitos. Okey, sejarah Melayu dan Hang Tuah dalam historiografi Malaysia. Okey. Ada satu lagi buku tapi cikgu letak tempat lain. Okey. Ada banyak ahli sejarah kata. Okey, ahli sejarah kata Hang Tuah ni, kebanyakan ahli sejarah kata Hang Tuah ni betul-betul wujud. Tetapi ada juga ahli sejarah kata yang Hang Tuah ni tak wujud. Okey, dia hanyalah kisah yang dipaparkan dalam hikayat. Maksudnya dia hanya orang saja yang buat cerita tu dan ditulis dalam sebuah buku. Macam kamu tengok buku-buku novel lah. Okey, termasuklah ni Profesor Ahmad Adam ni, dia kata Hang Tuah ni tak wujud pun. Okey, tapi dia ahli sejarah. Okey. Tapi kebanyakan ahli sejarah kata Hang Tuah ni betul-betul wujud. Jadi kalau ikutlah pada kamu nak percaya ke tak Hang Tuah ni betul wujud. Tapi kamu boleh juga tengok hujah-hujah yang lain, ada dijumpai tapak kaki Hang Tuah di India. Ada juga jumpa surat Hang Tuah yang ada nama Hang Tuah di India, sebab Hang Tuah pun pernah pergi ke India untuk menjalankan utusan dia, mewakili kerajaan Melaka. Dan catatan Cina juga ada juga disebutkan Hang Tuah pergi ke Cina. Okey, itulah antara 2 pendapat tu, tapi kebanyakan ahli sejarah kata Hang Tuah ni betul-betul wujud. Cuma kita tak dapat pastikan lagi di mana Hang Tuah ni berada, di mana kubur Hang Tuah ni. Tak jumpa lagi sampai sekarang. Okey. Tapi ni yang kamu tengoklah, Hang Tuah ni kira okey lagi, dia masih lagi ada tinggalkan surat apa. Tapi kalau kamu tengok di negara England, kalau di Malaysia kita namakan Hang Tuah ni sebagai hero kita. Tapi kalau di England kamu pernah tengok cerita Merlin. Cikgu tulis kat komen, Merlin, nama Merlin ni. Okey, Merlin ni famous di England sebagai satu hero satu wira oleh rakyat masyarakat England. Okey, tapi Merlin ni lagi ceritanya lagi kamu nampak lagi dongeng sebab orang kata Merlin ni adalah ahli sihir. Okey, dan sampai sekarang pun tak ada jumpaan Merlin ni dekat dunia sebenar lah. Tapi rakyat England masih lagi percaya Merlin ni adalah wira masyarakat dekat negara England. Okay, sama juga kita boleh anggap macam Hang Tuah juga. Walaupun Hang Tuah ni mungkin wujud, mungkin tak. Tapi kita boleh ambil sifat-sifat yang ada pada Hang Tuah dan apa yang Hang Tuah ni buat untuk kerajaan Melaka, iaitu sifat setia pada raja dan negara. Okey, ada lagi? Wan Zaharuddin tu. Siapa? Wan Ryan. Ada soalan ke? Cikgu tengok ada angkat tangan. Cikgu, saya ada.
Okey, boleh bagi soalan? Cikgu, ada ke orang lagi hebat dari Hang Tuah? Adakah orang lagi hebat pada Hang Tuah? Okey, ni soalan dia subjektif. Tapi kalau kamu tengok tentang kegemilangan sejarah Melaka, okey, Hang Tuah ni hebat dia daripada segi kekuatan dia. Hang Tuah ni hebat daripada segi kekuatan. Tetapi daripada segi mentadbir, iaitu menasihati dan mentadbir, Melaka juga ada Tun Perak. Tun Perak ni, walaupun Tun Perak ni bukan Ketua Angkatan Tentera Laut, tetapi Tun Perak ni dia pernah berjaya menghalang tentera Siam daripada menyerang Melaka. Okey, cara dia, okey, walaupun dia tak guna kekuatan, tapi Tun Perak ni dia guna kebijaksanaan dia untuk halang daripada serangan Siam. Dia nyalakan obor atau jamung. Kalau nak senang faham, obor api tu dia nyalakan di sekitar pesisir pantai Melaka. Jadi bila tentera Siam tengok, dia nampak macam ramai, tentera Melaka ni macam ramai. Jadi dia tak jadi serang, dia patah balik. Itu antara orang yang boleh menandingi kehebatan Tun Perak, Hang Tuah. Tapi bukan daripada segi kekuatan. Okey, ada soalan lagi? Naili? Cikgu, Ya. habis tu kan, makam Hang Tuah kat museum tu mayat siapa? Itu hanya replika saja. Dia bukan makam yang betul. Replika saja. Replika ni macam model lah untuk monumen bangunan untuk memperingati Hang Tuah. Tapi kita tak jumpa lagi sampai sekarang kubur dia. Okey. Ada lagi soalan? Mawadah? Cikgu, kenapa Perak yang simpan keris Taman Sari? Kenapa bukan Melaka? Okey, ni cerita dia menarik. Kenapa Perak yang simpan keris Taman Sari bukan Melaka? Betul juga kan? Okey, jawapan dia. Kita tengok macam mana negeri Perak ni diasaskan. Okey, asal usul negeri Perak ni ada sultan adalah Sultan Melaka. Dia berikan tanah kepada anak dia. Okey, anak Sultan Melaka, putera Melaka ni dia dapat tanah di negeri Perak. Jadi Sultan Melaka ni cakap pergi asaskan satu kesultanan di negeri Perak. Jadi anak dia pun mengasaskan Kesultanan Perak. Okey, walaupun berbeza tapi Perak ni merupakan keturunan daripada Sultan Melaka. Okey, jadi bila anak dia mengasaskan Sultan Kesultanan Perak, dia bawa sekali keris Taman Sari itu ke negeri Perak. Okey, jadi sampai sekarang masih lagi disimpan keris Taman Sari itu. Sebab tu keris Taman Sari itu boleh berada di negeri Melaka, berada di negeri Perak bukan di negeri Melaka. Okey, asal dia adalah sebab anak Sultan Melaka telah berhijrah ke Perak dan mengasaskan Kesultanan Perak. Okey. Jadi kamu nak tahu ada lagi satu negeri yang diasaskan yang masih lagi berada dalam keturunan Sultan Melaka, iaitu negeri Johor. Okey, Sultan negeri Johor pada zaman dulu bukan zaman sekarang. Pada zaman dulu merupakan anak kepada Sultan Melaka sekarang. Sultan Melaka yang dulu. Okey. Ada soalan lagi? Okey, boleh tanya? Naili? Buka mic. Bukan. Kenapa siapa kan tak boleh tengok muka Maharaja Cina? Okey. Kenapa semua tak boleh tengok muka Maharaja Cina? Okey, ini adalah adat bukan saja daripada negara Cina tapi banyak negara-negara lain, sultan-sultan lain, dia tak benarkan orang-orang biasa ni melihat muka raja dia sendiri. Okey, ni memang adat dalam sultan memang adat dalam kesultanan. Okey, sebab dia
Okey. Pada zaman dulu, masyarakat zaman dulu ni percaya Maharaja ni merupakan kalau kita sebut sekarang wakil Tuhan. Wakil Tuhan. Orang zaman dulu percaya, bukan zaman sekarang ya. Orang zaman dulu percaya raja ni merupakan wakil Tuhan. Raja ni adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memerintah dunia, untuk memerintah negeri. Jadi antara raja dan masyarakat ni sangat-sangat terlampau menghormati raja. Sampai kan nak tengok muka raja pun tak boleh. Kalau raja lalu kena tunduk. Kalau kamu tengok cerita selain pada cerita Melayu, kamu boleh tengok cerita Korea. Korea zaman dulu, cerita Korea. Kalau raja je lalu kat satu jalan tu, rakyat dia tak boleh bangun tengok. Rakyat dia kena tunduk. Itu salah satu contoh cara masyarakat dulu menghormati raja. Okey, itu contohlah. Itu antara salah satu adat masyarakat zaman dulu. Okey, ada cerita pula. Ada soalan lain, kamu boleh angkat tangan ataupun boleh tulis di ruangan komen sebelum kita akhiri kita punya ni. Cikgu, Ya. hang tua tu dia boleh cakap banyak bahasa tu, orang suruh dia belajar ke dia memang dah tahu sendiri, memang nak belajar sendiri bahasa tu? Okey, terima kasih. Okey, kalau ikut cerita hikayat Hang Tuah, Hang Tuah ni dia belajar pelbagai bahasa sejak dari kecil lagi. Bukan ketika Hang Tuah ni jadi laksamana, tapi sejak dari kecil lagi Hang Tuah ni dah belajar banyak bahasa. Jadi antara punca dia, satu yang paling utama adalah didikan mak ayah dia sendiri yang suruh dia belajar banyak bahasa. Dan yang kedua, pada waktu tersebut di Melaka, cikgu kata Melaka tadi merupakan pelabuhan yang tersibuk, antara pelabuhan tersibuk di dunia. Jadi banyak pedagang datang. Ada pedagang Cina, India, Arab, Jawa. Jadi dengan datangnya pedagang-pedagang daripada negara-negara lain, daripada bahasa-bahasa lain ni, Hang Tuah ni dia dapat berkomunikasi dengan pedagang-pedagang lain. Okey, cara nak berkomunikasi dia kena faham bahasa diorang pun kena faham bahasa Melaka. Jadi cara tak langsung Hang Tuah pun dapatlah belajar daripada pedagang-pedagang tersebut bahasa-bahasa Cina, India, Jawa dan sebagainya lah. Okey, ada soalan lagi? Okey, sila Naili. Tahun depan kan cikgu ajar kita sejarah lagi tak? Tu cikgu tak tahu lagi lah. Cikgu tak tahu lagi, cikgu ajar sama ada darjah jam 4, jam 5 darjah jam 6. Okey. Ada lagi? Nak tanya soalan. Okey, Amni. Hang Tuah jadi laksamana Melaka bila? Okey, Hang Tuah jadi laksamana Melaka bila? Okey. Hang Tuah ni dia jadi laksamana ketika zaman Sultan Mansur Shah. Ketika zaman Sultan Mansur Shah, Hang Tuah ni dia jadi laksamana Melaka. Sekejap ya, cikgu nak tunjukkan kat kamu. Kalau kamu tengok Sultan Mansur Shah ni, dia bukan pada zaman awal-awal Melaka, tapi dia dah dari zaman Sultan Mansur Shah lagi, Hang Tuah ni dah jadi laksamana Melaka. Cikgu tunjuk mana kesanan-kesanan Melaka ni. Sekejap ya, cikgu cari. Alamak, tak jumpa lah. Okey, sudah dari Sultan Mansur Shah. Kira dia ketika Portugis, ada yang kata ketika Portugis menyerang Melaka, waktu tu Hang Tuah masih ada lagi. Cuma dia, Hang Tuah waktu tu dah tua. Dah umur 80 ke 90 tahun, jadi dia tak dapat ikut menyerang Melaka. Ikut menyerang Portugis. Okey, kamu tengok dekat ni ada senarai Sultan Melaka.
Okey, kamu tengok skrin ni, di kat tepi ni ada. Yang pertama mula dengan Parameswara. Kedua Megat Iskandar Shah. Ketiga Sultan Muhammad Shah. Lepas tu Sultan Abu Syahid, Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mansur Shah. Okey, ketika Sultan Mansur Shah ni, Hang Tuah dilantik sebagai Laksamana tahun 1456 hingga 1477. Okey, ni sewaktu Hang Tuah dilantik sebagai Laksamana. Okey, ada soalan? Okey, Tengku. Ada? Tak ada. Naili? Kenapa nama Hang Tuah dan kawan-kawan dia ada Hang? Kalau cikgu boleh ke pakai Hang? Okey, kenapa nama Hang Tuah dan kawan-kawannya ada nama Hang? Okey, ni kalau zaman sekarang ni kita boleh je namakan anak kita Hang, nama anak kita Megat, nama anak kita Wan. Okey, kalau kamu tengok ada kadang-kadang dekat depan nama kawan kamu ada gelaran Wan, ada gelaran Megat, ada gelaran Said. Okey. Tiga-tiga gelaran ni ada masa je. Kadang-kadang Megat dan Wan ni tak silap cikgu lah. Kalau tak silap ada berkenaan dengan salah sila sultan-sultan di tanah Melayu ni. Kalau gelaran Said ni ada berkenaan dengan salah sila keturunan Nabi Muhammad. Kadang-kadang kamu juga tengok, kadang boleh tengok dekat nama orang, depan dia ada raja ataupun tengku. Okey, raja dan tengku ni juga ada kaitan dengan salah sila sultan di tanah Melayu ni. Tapi sekarang ni cikgu tak pasti, kadang-kadang ada juga orang yang gunakan nama-nama yang cikgu sebut tadi, boleh je walaupun tak ada kaitan dengan keturunan raja dan sultan ataupun keturunan Nabi. Keturunan Nabi ni pun ada banyak. Contoh Said dengan Syarif yang selalu kita jumpa kat Malaysia ni. Said dan Syarif ni kat nama depannya ada Said dan Syarif. Dia ni kemungkinan besar daripada keturunan Nabi. Tapi cikgu tak dapat pastikan lah. Manakala Hang ni macam cikgu kata tadi, buku ni dia cakap Hang ni berasal daripada gelaran daripada Cina. Hang ni, contoh Puteri Hang Lipo. Hang Lipo ni daripada Cina. Hang. Jadi dalam buku ni kata Hang Tuah ni Hang tu berasal daripada Cina. Tapi cikgu tak pasti sama ada zaman dulu Hang tu merujuk kepada apa. Cuma dalam buku ni dia kata merujuk kepada Cina lah. Itu saja cikgu tahu. Okey, Alma? Cikgu, ada saya tengok dekat buku teks seorang pahlawan ni dia meninggal umur 122. Tapi Hang Tuah ni pun dia panjang umur juga ke? Okey, terima kasih. Okey, Hang Tuah ni macam cikgu cakap tadi, Hang Tuah ni kamu tengok Hang Tuah ni daripada Sultan Mansur Shah dijadikan Laksamana. Sultan Mansur Shah dia memerintah tahun 1456. Okey. 1456. Okey, selepas Sultan Mansur Shah, ada lagi Sultan Alauddin Riayat Shah dan Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah ni merupakan sultan yang terakhir di Melaka sebelum diserang Portugis. Okey, jadi ketika Sultan Mahmud Shah ni masih ada lagi Hang Tuah, ada catatan lagi masih lagi ada Hang Tuah. Tetapi Hang Tuah pada masa tersebut dah tua, dah terlampau tua. Ada cikgu baca dalam lingkungan umur 80 ke 90 tahun. Dia masih hidup lagi, cuma dia tak dapat ikut ketuai peperangan dengan Portugis. Jadi Hang Tuah ni pun dia hidup lama jugalah, tapi cikgu tak pasti dia lebih pada 100 ataupun tidak. Okey. Okey, kalau tak ada soalan, ada soalan lagi? Alma ada soalan ke?
saya ada soalan. Okey Amni. Waktu tengok video yang cikgu present tu, Hang Tuah lawan Taming Sari tu, Aha. siapa raja atau ketua Taming Sari? Ke dia yang kedua? Tak jelas lah Amni. Siapa raja? Siapa raja Melaka ke apa? Siapa raja Taming Sari? Oh, siapa yang jadi Raja Tamin Sari? Okey. Tamin Sari ni dia di bawah kerajaan Majapahit. Dia di bawah kerajaan Majapahit. Jadi kita kena tengok, okey, siapa Raja Majapahit waktu tu? Dia tak ada dalam siber kamu, tapi cikgu cuba cari siapa Raja Majapahit ketika tu. Raja Majapahit ketika tu nama dia Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada. Okay. Cikgu tulis dalam komen, Patih Gajah Mada. Patih. Okay, Patih Gajah Mada ni adalah Raja Majapahit waktu ketika tu. Okay, kalau tak silap cikgu lah. Okay. Rasanya dah tak ada soalan kan? Tadi cikgu tengok Alif Aiman. Alif Aiman kata macam mana dengan periksa tahun depan cikgu tak tahulah. Tapi tahun ni kamu memang tak ada periksa akhir tahun. Okey, mungkin minggu depan cikgu buat sikit kot, lebih kurang macam periksa akhir tahun. Soalannya lebih banyak daripada 10 soalan yang kamu buat hari ni. Okey. Untuk kamu ulang kaji balik lah keseluruhan subjek sejarah kamu. Okey, dan cikgu nak pesan juga, cikgu ada bagi link Nilam, betul tak? Link e-Nilam. Ada tak? Ya. Ya, cikgu yang cikgu suruh kamu isi kan? Sekejap cikgu tengok ada tak cikgu nak letak dalam komen ni. Okey, e-Nilam tu kamu boleh isi. Kamu baca buku kamu boleh isi. Sekejap ya. Ni kat sini. Kau tengok kat komen tu. Kan cikgu ada bagi ni kan, betul tak? Cikgu ada bagi ni. Alah, dekat ni je lari lah. Kejap cikgu ambil lagi. Cikgu hantar kat WhatsApp. Cikgu memang akan hantar WhatsApp, nanti cikgu akan remind balik. kat surau tak? Okey. Cikgu nak terangkan sikit pasal, okey, nampak form tu kan? Okey, e-Nilam ni kat rumah kalau kamu banyak masa kosong, kamu isi je. Kamu isi je e-Nilam ni. Cikgu bagi contoh. Dia mudah je. Cikgu bagi contoh. Okey, nampak kan? Cikgu bagi contoh, kamu tekan dekat kamu tekan dekat borang ni, lepas kamu baca ni lah buku. Kamu tengok ni ada PSSSK sedang rindu sekolah tak? Kamu tengok gambar ni. Pusat sumber sekolah. Kamu tekan next. Bila kamu tekan next, kamu tulis apa? Kamu kategori apa? Contoh, kalau ni cikgu murid. Murid, tekan next. Pilih kelas. Kamu pilih kelas. Cikgu dah bagi dah. Kamu kelas apa? Contoh cikgu kelas 4 Cepaka. Tekan next. Dia dah pilih. Kat sini ada senarai nama kamu. Ada senarai. Kamu tinggal tekan klik. Tekan klik ya. Contoh cikgu, nama cikgu ni Syasha Kaisara. Cikgu tekan klik kat Syasha ni dan cikgu next. Lepas tu kamu kena pilih bahan bacaan kamu. Contoh buku, buku ni kamu tahu. Bukan buku, selain pada buku. Contoh poster,
infografik, tu bukan buku lah. Ataupun kamu jumpa kad. Okay, kad tu ada sedikit maklumat. Kamu baca pasal kad tentang COVID. Kamu tekan dekat bahan bukan buku. Lah, ataupun kamu baca dalam laman web pun kamu boleh tulis dalam bahan bacaan digital. Okay, selepas tu kamu tulis pula, kamu pilih pula bahasa Melayu ke bahasa Inggeris yang bacaan kamu tu. Contoh bahasa Melayu. Okay, kamu tulis tajuk pasal COVID. Okay, lepas tu kamu tulis jumlah muka surat bahan bacaan kamu tu. Kalau satu-satulah, kalau lebih pada satu kamu tulis. Ya, mana? Okay. Contoh ada cikgu baca 2 muka surat je. Okay, lepas tu tulis sinopsis. Kamu tulis buku ini membicarakan tentang COVID. Okay, contoh. Okay, lepas tu kamu pilih je apa-apa aktiviti pengayaan kamu. Ni kamu tulis je, kamu klik je kat mana. Contoh kamu melukis ke ataupun bercerita balik, okay, dan kamu submit. Okay, tapi ni cikgu tak boleh submit lah sebab nanti Syasha akan dapat ni. Okay, jadi kamu submit. Okay. Kamu boleh juga buat banyak kali, lebih pada satu. Kalau lagi banyak, lagi baik sebab cikgu akan kira dalam nilam kamu. Waktu habis cuti sampai bulan 1 ni kamu boleh guna lagi sebab cikgu akan kira dalam nilam kamu. Macam biasa, akhir tahun siapa yang paling banyak akan dapat hadiah yang tertentu lah. Okey, itu saja cikgu rasa. Cikgu, yang kalau yang kita nak buat dalam buku tu? Buat dalam buku tu pun okey juga, kamu tulis dalam buku juga. Ya, buku tu pada akan datang cikgu akan minta. Tapi yang inilam ni untuk kamu sekarang ni lah, untuk kamu berada kat rumah ni. Kamu boleh guna inilam. Kamu boleh guna inilam dulu. Okay, untuk buku tu kamu biarkan dulu. Kamu boleh guna waktu persekolahan tahun depan. Untuk waktu cuti ni, waktu duduk kat rumah ni kamu guna borang inilam tu. Okay, kalau kamu internet tak apa kuat, kamu bolehlah guna buku tu. Ada 2 option lah, ada 2 pilihan. Sama ada guna link tersebut ataupun guna buku. Okey, dua-dua cikgu akan semak. Okey. Jelas ya? Ada lagi? Ada. Okey, kalau dah tak ada. Ya, kalau banyak pun tak apa. Cikgu akan tengok dua-dua. Okey, dah tak ada ya? Okey, sampai sini saja. Oh, tak sedar dah 1.5 jam dah kita kelas. Okey, cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat yang datang yang masuk kelas kita pada hari ini. Dan duduk kat rumah, berhati-hati duduk kat rumah dan jangan keluar sesuka hati sebab kat Selangor ni angka dia makin meningkat kan. Macam semalam dah 400 kes. Dan akhir sekali cikgu ucapkan tahniahlah sebab kamu berjaya mengintegrasi diri kamu dengan teknologi. Kalau tengok sekarang ni kamu guna Google Meet. Okay. Mungkin akan datang juga kamu akan sentiasa gunakan Google Meet, Physis dan selainnya. Okey, sampai itu saja. Sekian, terima kasih semua. Jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.